Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kuliah kita yang lepas berkaitan shear force and bending moment. So kalau kita tengok pada figure yang ni, okey. Kalau kita nak buat analisis pada keratan AA, okey, kita dengan menggunakan point load P. Jadi point load P ni dia telah mengenakan daya kepada rasa tersebut. Jadi kita consider dahulu dia berlakunya shear force lah ataupun daya licin menyebabkan beam ini split kepada dua, okey, iaitu kiri dan kanan. Okey. So bila dia split pada dua, kita kena letakkan daya-daya yang bertindak pada setiap beam tersebutlah. Okey. So nanti kalau you considerkan yang sebelah kiri beam, okey, you tengokkan di sebelah kiri okey. Kiranya dia berlaku split kepada dua. So di hujung beam ni ada reaction support. Okey. Bila dia split kepada dua, you pada tempat di mana dia split tu you kena lukiskan daya shear force dan juga moment. Okey. Formulanya dia biasa kita akan lukis macam ni lah. Untuk shear dia akan ke bawah dan untuk moment dia akan counterclockwise. Okey, counterclockwise. So kenapa jadi macam ni? Nanti saya akan terangkan. Okey. So nanti berdasarkan ini umpama you dah buat free body diagram lah. So berdasarkan free body diagram ni you kena carikan, okey, yang ni adalah V, ni adalah moment. Okey. V dan moment ni tak tahu. Jadi kita kena cari. Untuk reaction ni you akan dapat dahulu awal-awal. So sebelum nak buat analisis beam kan kita akan cari reaction at each support kan. So let's say lah kalau kat sini di sepanjang beam ni tak ada apa-apa daya. So tak perlu lukis apa daya lah. Cuma yang you kena tambahkan pada tempat di mana berlakunya split ataupun rupture itu, you tambahkan dia punya shear dan juga moment dengan consider sign convention dia. Kalau untuk shear ke bawah dia dan juga moment counterclockwise adalah M. Okey. So dengan menggunakan equation of equilibrium, you kena settlekanlah untuk this part. Okay. So dia akan jadi kat sini tak ada daya apa-apa daya pada horizontal. So you akan gunakan summation Fy equal to 0. Okay. Dengan saya clarifikan daya ke atas saya adalah positif. So nanti daripada free body diagram ni kita akan wujudkan equation, okey, dengan menggunakan equation of equilibrium. So untuk summation Fy equal to 0, dia punya equation adalah RA tolak V equal to kosong. So RA equal to V. Okay. So kalau macam ni, biasanya untuk yang figure yang mudah macam ni, you boleh dapatlah nilai V you berapa sebab RA equal to V. RA itu adalah reaction kan. Okay, itu adalah untuk summation Fy. So kalau summation moment, okay, saya ambil clockwise saya adalah positif, summation moment at 1 lah equal to 0. Okay, biasanya untuk moment you kena ambil dia punya titik pusat dia ataupun paksi dia pada di mana ia berlakunya split. Okay, contohlah you buat kat section tu split tu kenapa saya letak 1, berkemungkinan pada beam tu mungkin split itu boleh berlaku pada beberapa tempat. Okey, contohnya kalau you ada beam, okey. So sini ada daya, sini ada daya. So dia akan jadi P1, ni ada P2. Okey. Biasanya kita akan buat kita punya analisis tu, kita akan buat kat section di sini dan juga di sini. So sini ada kat section pertama dan ni ada kat section kedua. Jadi kita boleh tahulah, okey, pada kat section pertama tanpa mengambil kira daya di sebelah kanan, okey. So hanya consider daya pada support sahaja, kita boleh tahulah dia punya apa akan berlaku pada kat section ini.
Okey. So kalau kita ambil pada kat section yang kedua, kita consider ada daya pada kiri dan kanan. Okey. So nanti kita akan wujudkan equation yang lain lah. Sekarang mungkin you tak akan nampak, tapi nanti kita akan go through dengan tutorial. Okey. Cuma saya nak terangkan sekarang adalah macam mana nak you lukis dan macam mana nak tentukan kedudukan ataupun arah bagi shear force dan juga moment. So sama balik tadi, kalau kita buat kat session pada yang saya pandang dulu lah, tak confused. Okey. So sama boleh pada yang submission moment pada point 1. Yang satu lah. Okey. So you kena ambil dia punya titik pusat moment tu di sinilah. Di mana split tu berlaku. So jadi pada kat sini you tahu you punya M1 akan jadi negatif M1 sebab apa? Dia adalah counterclockwise. Sebab dalam equation saya clarify saya punya clockwise saya adalah positif. Okey. So V tak akan ada apa-apa sebab dia pada titik pusat tu dia tak ada D. So V tak akan jadi moment. RA akan jadi moment iaitu RA akan menuju ke kat section tu lah. So dia akan jadi positif RA. Okay. Distance ni macam mana pula? Okay. Untuk distance dia adalah mana tadi? Ni. Okay. Sejukat. So ni adalah distance yang barulah. Iaitu kita nak tahu pada certain distance tu moment dia berlakunya. Jadi kita tak tahu, kita main kad je kan, kita assume. Jadi kita namakan sebagai X. Okay, kita namakan dia sebagai X. Jadi untuk RA, dia punya D dia ataupun dia punya lengah moment dia adalah X. Okay. So ada apa lagi tak? Tak ada kan? Okay, so equal to kosong. So M1 bersamaan dengan RA X. Okay. So ni question dia lah. Okay. Takat tu je untuk saya terangkan bahasanya equation. So sebenarnya ada perkara lagi penting yang bahagian bawah ni. Cuma yang ni nanti mungkin you akan confuse macam apa yang dimasukkan di puan Saila ni kan. So nanti bila you tengok dia punya yang satu ni, nanti mungkin you akan faham sedikit. Okay. So tadi pasal saya akan gunakan summation Fy dan juga summation moment. So untuk slide yang seterusnya yang ni. Okay. Bending moment. Kita adalah bending moment. The reaction moment at particular point section. Okay, particular point section contohlah macam kita nak buat kat section pada AA. Itu dah kita spesifikkan point dia kat mana. Lepas tu kita kena balancekan the moment untuk RAX. Okay. Dengan menggunakan equation of equilibrium iaitu summation Fy macam saya buat tadi dan juga summation moment. Okay. So nanti you dapatlah nilai ni ataupun equation ni. Okay. So untuk slide seterusnya, shear force and bending moment. Okay. Yang ni sangat-sangat penting. Macam mana shape deformation due to shear force. Okay. Let's say lah you ada beam ada beam. Okay. Reaching itu boleh berlaku pada kiri dan kanan beam. Okay. Kiri dan kanan beam. Okay. Dalam bentuk betul-betul bersudut tegak lah atau perpendicular. Tapi sometimes reaching itu boleh berlaku dalam bentuk inclined plane. Okay, dalam bentuk inclined plane. So bila ada inclined plane, nanti you kena buat lerang daya lah soalan. Okay. So tadi kita tengok pada shear, sekarang kita tengok pada bending moment pula. Okay, pada bending moment pula. So kalau daya itu, okay, daya ini macam ni ada daya punya rasuk. Okay, contohlah ada satu daya ataupun beban di atas yang dikenakan pada ras tersebut menyebabkan ia melentur. Okay, menyebabkan ia melentur. Okay. So kalau dalam setengah buku dia namakan lenturan ini sebagai sagging. Sagging. Okay. Dia macam bentuk senyum. So bila dia bentuk senyum, ini bentuk senyum, lengkungan ni bentuk senyum, dia adalah positif. Okay, bermaksud pada kiri beam ni, okay, ini adalah positif.
So pada kiri pula, pada kanan dia kat sini momen dah adalah positif. So pada kiri dia ternipa akan jadi positif. Sama juga dengan shear force. Kalau sebelah kanan dia ke bawah ni adalah positif, sebelah kiri dia punya V dia ke atas adalah positif. Macam mana kita nak tengok? Contohlah, kalau yang tadi kan kita buatnya contoh tadi kan. Okey, ni V. Okay. Sekarang ni biasa untuk buat analisis daripada kiri rasuk dahulu. Kiri rasuk dahulu. Okey. Kiri rasuk dahulu. Dengan kita consider lah, you nak tengok you punya mata tu macam mana. You punya mata tu kiranya kalau sebelah kiri. Okey. Kalau you cut. Okey. VU, you akan tengok yang bahagian ni ya. Ini dan juga ini. So kalau you tengok sebelah kiri, dia punya arah untuk V dia adalah ke bawah positif dan juga counterclockwise moment dia positif. Sebab tu yang tadi yang kita buat tadi ni. Yang ni. Okey. Ini adalah kalau kita consider dia sebelah kiri. Contohlah nanti akan ada juga tutorial di mana saya akan ambil analisis sebelah kanan. Contohnya sebelah kanan macam ni. Okey, you consider rasuk tu nak analisis sebelah kanan. So, V dia akan jadi macam mana? V dia akan jadi ke atas. Okey, moment. Jadi kalau you nak analisis beam pada sebelah kiri, dia punya V positif adalah ke atas dan juga moment positif adalah clockwise. Yang ini bila masa nanti akan tunjukkan lah you akan gunakan. Tapi untuk you punya understanding, it's better you analisis sebelah kiri beam dahulu. Okay. Okay, daripada yang slide tadi dia kata positive shear force diagram drawn above the beam. Okay, biasa that's why nanti bila nak lukiskan shear force yang atas adalah positif, yang bawah dia adalah negatif. Kalau untuk bending moment, contoh macam mana? Let's say lah, ni you punya beam. Okay, you punya beam. You ada point load. Okay, let's say you punya gambar aja SFD. Okay, ni saya gambar. Okay. So, untuk SFD, saya akan lukis dahulu. Tapi nanti saya akan nyatakan macam mana nak lukis dia. Cuma sekarang saya nak terangkan kat mana kedudukan positif shear force diagram dan juga negatif shear force diagram. Okay. So, kalau untuk yang ni, biasanya dia akan shear force diagram dia akan jadi macam ini. Jadi yang dikatakan positif area ataupun positif diagram tu adalah yang bahagian atas. Masuk bahagian atas ni. Yang ni. Ni adalah positif. Okey, ni positif. So, atas daripada line ni, okey, dia adalah positif. Kalau bawah daripada line ini, dia adalah negatif. Itu adalah untuk SMD. Kalau untuk BMD, dia lain sikit. Okey, BMD. So, secara logiknya, kita beranggapan beam kita tu akan melentur bentuk macam ni lah. So, untuk BMD, sebelah bawah dia adalah positif. Sebelah atas line ni adalah negatif. Dia adalah positif. Okay, ni kena ingat. Jangan confuse sebab kita mengambil kira maksud yang diterangkan di sini. Okay, untuk slide yang seterusnya. Ini okay, you ada contoh untuk this beam. You ada reaction RA, ada reaction RB dan you ada 3 point load iaitu P, F dan juga Q. So, kalau kita nak kaji dia punya shear force dan juga bending moment pada cross section AA, apa akan jadi? Apa akan jadi So, kalau dia kata AA, senang je lah. You terus buat cut section pada yang AA tersebut. Okay. Mana? Maksudnya AA. Okay. Dia sampai F sajalah. F dan juga P. Okay. Dan juga P. Yang ni ada dia punya R, A. Okay.
So ini akan jadi X1, X2, 3 kan. Distance dia lah. X1, X2, X3. X ni adalah kita nak tahu dia punya D ataupun lenggang moment bagi sharing moment lah. Okey, yang akan jadi X1, X2, X3. So, bila pada kad AA ni, okey, since you akan consider dia pada sebelah kiri rasuk ataupun sebelah kiri B, terus lukiskan ataupun terus draw dia punya simbol untuk shear force dan juga moment yang positif. Okey, dengan positif. So, kalau ikut pada expression ni, dia akan gunakan summation Fy ke atas equal to 0. So, you ada RA tolak P tolak F tolak V equal to kosong. So, V sebenarnya kita buat summation Fy ni sebab kita nak dapatkan V tu equation dia apa? Maksudnya V equal to apa? So, kalau macam soalan macam ni, V equal to P tambah F tolak RA. Okey. P tambah F tolak RA. Betul. Salah ni. Dia akan P tolak dengan RA. RA sorry, salah ni. P tu kalau senang tak nak confuse selalu confuse tu kalau saya buat senang macam ni. Saya pindahkan je terus V ni ke sebelah sini. So, dia akan jadi RA tolak P tolak F sama juga dengan V. Tak nak confuse. Tadi saya terconfuse saya nak pindahkan. So, untuk moment saya consider clockwise saya positif. So, summation moment pada keratan AA ni ataupun pada keratan AA sama dengan kosong. Okey. So, saya akan ada moment negatif. Okey. Tolak F darab X1 tolak P darab X2 tambah RA darab X3 equal to kosong. So, nanti M kamu adalah RA X3 tolak F X1 tolak P X2. Itulah equation dia. Okey. So, pada slide seterusnya, ini tadi kan saya main try teka je kan untuknya shear force diagram. Yang ni you kena memorize. Diagram you kena memorize. Contohlah kita go through satu-satu Okay, let's say you ada load. Kita ambil kolom yang ni lah. Kolom yang pertama, yang kedua dan juga yang ketiga. Okay, let's say lah kita tengok pada load pada kolom pertama, you ada point load P. Okay, dia punya shear force dia akan jadi macam mana? Dia mesti akan jadi macam ni. Mesti akan jadi bentuk segi empat tepat. Okay, akan jadi segi empat tepat. Tetapi, dia boleh jadi macam ini. Tapi, dia juga boleh jadi macam, let's say lah you ada, daya. Okay, you ada R ni. You ada RA. You ada RB. Okay, let's say lah you ada sini point load. Okay. Contohlah RA kamu ni adalah berapa? Let's say saya letak 100 kilonewton. Yang ni you punya P ni kamu adalah 20 kilonewton. Okay? 20 kilonewton. So, kalau nak lukiskan SFD dia, okay, biasa nanti saya nak you all bila lukis ni you all biar lukis sekata. Maksudnya first tu beam, second tu shear force diagram, third tu bending moment diagram. Jangan bersepah-sepah. Nanti payah nak tahu dia punya jarak. So, apa yang biasa saya buat, saya suruh dia buat. Saya suruh dia buat macam
sketch lah, sketch untuk kedudukan kat mana position dia. Okay, so ini adalah you punya kata tengah-tengah beam lah. So kalau 100, so daripada sini kosong kan, so dia akan naik sebab positif. 100 kilonewton ni positif, dia akan naik 100, dari sini 100. Lepas tu dia akan berjalan. Bila berjalan, kalau dia tak jumpa apa-apa daya, dia akan constant. Ni kena faham dan kena ingat. Kalau dia tak jumpa apa-apa daya pada beam yang ini, dia akan constant. Maksudnya 100 constant lah. 100 constant. Okay, 100 constant. Sampai pada this point, okay, pada sampai this point, dia berjumpa dengan beban ke bawah 20 kilonewton. Maksudnya 100 tolak 20 berapa? 80 kan? So 80 ni masih lagi positif. So mungkin berada sama here lah. Okay. So dia tak semestinya jadi macam yang ni. Dia sebenarnya bergantung. Cuma saya nak cakapkan yang point load ni, dia bentuk dia mesti dalam segi 4 sama. Okay, dia tak ada curve ke, dia tak ada bentuk segitiga. Okay, cumanya dia akan berubah kalau you berjumpa dengan daya. Contohlah daya ni dia ke bawah 20 Newton. Kalau tiba-tiba dia ada soalan yang dia punya daya naik ke atas, so maksudnya dia takkan kita dah akan tambah lah. So sini akan jadi 80. So 80 dia bergerak. Dia masih lagi constant sebab dia tak ada daya apa-apa. Tak ada daya apa-apa. So let's say lah kat sini mesti 80. Sebab end up dia mesti kosong. Mesti kosong. So 80 tadi berapa? Kat atas kan 80. Tak semestinya kosong ni. Ni mungkin kat sini kita akan daya ke bawah lah. So 80 tolak 80. Mana tadi 80 ke atas tolak dengan 80 ke bawah, akan jadi kosong. Dia akan jadi kosong lah. Okay. So tak semestinya point dalam diagram tu dia bentuk macam yang ni lah. Tak semestinya. Tak semestinya. Okay, tak semestinya. Kiranya tak semestinya dia akan macam ni lah. Okay. Untuk moment dia beza sikit lah. Kalau macam ni sebenarnya ini adalah dia punya positif. Positif. Okay. So sekarang untuk BMD untuk BMD dia akan jadi macam ni. Okay. So, dia akan jadi gambar rajah dia macam ini. Kalau untuk point load, BMD dia mesti bentuk macam piramid ni. Okay. Bentuk dia akan bentuk macam piramid lah. So kat sini akan jadi positif. Ataupun senang kalau you tak confuse, you buatlah macam satu level. Sini adalah positif, sini adalah negatif. So ni adalah negatif, sini adalah positif. Jadi bila you nak draw, you tahu kedudukan positif kamu kat mana, negatif kamu kat mana. Okay. Biasanya kat puncak ni adalah you punya M maximum ataupun moment maximum. Okay. Okey dah, sudah untuknya point load. Kalau untuk yang constant ataupun distributed load. Okey, distributed load macam kolom yang nombor 2 ni. You ada distributed load. Panas sikit. You ada distributed load. Sabar ya. Distributed load macam ni. Okey, kalau distributed load, dia punya shear force dia, shear force dia mesti macam ni. Tapi, sometimes, kalau let's say, you punya tu, let's say ada beam kan. Okay, beam. Okay, ni punya SFD. Okay. Sometimes dia boleh jadi macam ni. It depends pada nilai value kamu apa. Sometimes dia boleh jadi macam ni. Tiba-tiba kat sini bukan ada daya, ada constant. Ataupun, lepas tu jumpa lagi, say kat sini, sampai sini je. Separuh je. Okay. Kalau yang ni, kalau dia keseluruhan beam ni adalah distributed load, dia akan jadi macam ni. Okay.
akan jadi macam tu. Tapi kalau let's say you punya bin tu dia ada distributed load separuh, lepas tu ada point load kat sini. So dia punya SFD dia untuk this part dia akan jadi macam ni lah. Okay. Lepas tu let's say lah contohlah dia naik sampai ke atas. Sini dia habis. Sebab sini kawasan ni ada kawasan point load. So kawasan point load dia akan jadi segi 4 sama. Kalau untuk distributed load dia akan jadi macam ini. Okay, faham? So untuk yang moment bagi distributed load dia akan jadi curve. Okay, dia akan jadi curve. Okay. So dia akan jadi curve sambil lah here lah. Here. Kat sini. Tiba-tiba kalau untuk yang point load ni dia akan jadi macam ni. Tengok point load pada point load tengok dia akan bentuk macam piramid. So maksudnya curve ni hanya untuk yang distributed load je. Sampai satu part ke sini. Okay. Dan ni sebenarnya kita buat kadang sebab kita tak ada considerkan dia punya value. So value tu sebenarnya menentukan kedudukan sebenar macam mana you punya lakaran SFD dan juga BMD. Ni saya nak tunjukkan je kalau dia punya figure ataupun rupa dia akan macam mana. Okay. Janganlah tiba-tiba kalau untuknya dia adalah distributed load tapi you buat macam dia adalah piramid bagi BMD. Sedangkan piramid ni untuk point load. Yang bentuk piramid ni. So ingat kalau bentuk piramid BMD dia mesti bentuk piramid. Kalau untuk point load dia punya BMD mesti bentuk ala-ala piramid. Kalau untuk distributed load dia punya BMD dia mesti parabolik. Okey, melengkung Okey. So kolom yang ketiga iaitu linear. Linear ni macam contoh kita panggil dia sebagai uniformly distributed load lah. Ataupun dia beban terakhir dia tak seragam. Uniformly distributed load. So kalau dia punya distributed load macam bentuk segitiga ni, dia punya shear force dia akan bentuk parabolik. Dia tak akan bentuk macam yang ni tadi. Okay, dia akan bentuk parabolik. Dan untuk moment dia akan bentuk macam sama juga macamnya yang constant ataupun yang beban terakhir seragam tu. Cuma yang ni dia akan bentuk kubik. Tapi kalau you lukis sebagai parabolik saya boleh terima lah. Yang menentukan tepat tak tepat you punya SFD dengan BMD tu adalah nilai yang you dapat pada setiap point tu. Okay. So biasa yang famous adalah kolom yang ni lah 1, 2, 3 ni. Okay, untuk slide seterusnya ni. Ini kena consider. Kalau let's say dekat tadi yang ketiga kan ni 4, 5, 6. So kolom yang keempat ni. Let's say you ada moment. Tiba-tiba pula dekatnya beam tu dah ada moment Kalau ada moment. Shear force masih lagi sama. Bentuk segi 4 tepat. Tetapi kalau untuk moment. Kalau tadi kan. Kalau tadi kan bentuk piramid kan. Yang ni dia akan kacau sikit lah dia punya nilai tu. Dia akan jadi macam ni. Bergantung. Sekarang mungkin tak nampak. Nanti masa kita buat tu kita nampak. Cuma sekarang nak tahulah kamu kena ingat. Kalau moment point load macam mana bentuk dia. Kalau shear force untuk point load macam mana. Jangan confuse Okay. Sekarang kita tengok example lah. Example kalau senang nak faham kot. Tengok example Example 4. Calculate the shear force and bending moment for the beam subjected to a concentrated load as shown in the figure and draw the shear force diagram and bending moment diagram. Okay. Ini simple ni. Dia dah bagi dah tapi dalam bentuk macam ni lah. You ada pin pada support A, roller pada support B. Okey, dia suruh calculate shear force diagram dan bending moment diagram. Okey, tengok macam mana. Yang ni dia tak masukkan nilai lah. Okey, cuma nak tahu. So, sebelum tu macam biasalah prosedur dia. Procedure method. Apa yang perlu dibuat? First apa? Find reaction
at support. Okay. So nanti dapatlah RA berapa, RB berapa. So masukkan terus dalam you punya free body diagram. Dah dapat. Yang kedua, draw FBD. Okay, draw FBD. Draw FBD. Saya tadi berapa ni? 41/2 kan. Okay. Kalau saya rekaskan dia punya free body diagram dia macam ni, you akan ada RAY P/2. Yang ni pun sama, RBY ataupun RB P/2. Okay, so ni ada point load P. So ini ada dia punya distance dia. L/2. Okay. So kalau kita nak lukiskan dia punya shear fall diagram, biasanya lukiskan shear fall diagram selepas lukis free body diagram So ni adalah dia punya, orang kata tengah dia. Saya letak warna kot biar senang you benda ni. Saya letak warna hijau. Jadi tak confuse. Jadi hijau ni adalah kedudukan asal you punya beam. Okay. Kamera balik. So since dia adalah naik ke atas, jadi daripada shear fall kosong ni dia naik ke atas sempat P/2. Lepas tu dia berjalan constant sebab tak jumpa apa-apa. And then jumpa dengan P pula. So P/2 berjumpa dengan P ke bawah. Yang ni positif kan. Tolak dengan P. Bersamaan dengan apa? Negatif P/2. Okay. So dia akan berada di negatif P. So negatif tadi asyik positif kan. So dia dah jumpa dengan negatif. So dia turun ke bawah negatif. Sebab ini adalah boundary untuk positif. So bila tadi naik ke atas positif P/2, jalan-jalan berjumpa dengan P ke bawah. So bila kita simplifykan dia akan dapat negatif P/2. So ni adalah negatif. Okay. So berjalan, jumpa pula dengan P kedua ke atas. Dan naik ke atas. So tadi negatif P/2 jumpa dengan P/2 ke atas equal to kosong. Mesti kosong. Kalau you buat tiba-tiba you kira yang tambah tolak ni tak kosong. Ada silap dekat mana-mana lah tu. Okay. So ni adalah you punya shear force diagram. So sekarang untuk BMD diagram. BMD diagram. Tak nak je ni. Tak nak merah. Merah nanti kalian confuse. So tukar pada hijau. So ni adalah kedudukan asal dia. So ingat untuk point load untuk BMD dia mesti bentuk piramid. So you sampai macam ni lah. Okay. So nilai ni nak tahu macam mana adalah sebenarnya kalau untuk yang jenis simple, point load yang simple macam ni you nak kirakan dia punya nilai bagi BMD dia tanpa kita consider yang kita buat potongan-potongan tu adalah you tengok pada gambar rajah SFD. Okay. You tahu tadi kan sini dia punya dia punya length ni kan L/2 kan. Ni pun L/2. Digunakan untuk cari moment dengan menggunakan kaedah luas. Kaedah luas. Okey, itu apa? Luas segi tepat lah. You ada ni kan. Ni adalah L/2. So tinggi ni tadi apa? P/2. So luas bagi segi empat tepat apa dia? Luas dia adalah L/2 darabkan dengan P/2. Kan? Itu akan jadi bersama dengan PL/4. So nanti kat sini kamu nilai dia adalah PL/4. Sama kan? Sama dengan ni kan?
Itu kalau mudah. Itu kalau you punya shear force diagram kamu tu dalam bentuk luas yang mudah. Macam segi empat. Okay, macam trapezium yang kita tahu rumus luar dia kan. Tapi kalau macam contoh, you punya shear force diagram tu bentuk dia macam parabolik. Tu tak boleh lah. Itu kita kena gunakan kaedah yang kita buat keratan tadi tu. Yang kita wujudkan equation bagi V equal to berapa, moment equation dia berapa. Okay. Okay, itu dah menjawab dah soalan A. Soalan B dia nak apa? Soalan B, if P equal to 20 kN and L equal to 6, draw the shear force diagram and bending moment diagram for the B. Okay, sekarang ni dia bagi nilai pula. Kalau masukkan nilai P berapa, nilai L berapa. Tadi kan dalam bentuk equation kan? So, kalau dia masukkan. Ingat, you ada sini 10. Ni sedang orang kata simple, paling simple lah. You ada RA 10. 20 ke bawah, RB 10. So, pada A daripada kosong, dia naik ke atas positif 10. Constant dia gerak sama sampai dia jumpa dengan ke bawah 20. So, 10. Okay, ni tadi. 10 tolak 20 bersama dengan negatif 10. So, berada di kawasan negatif lah. Ini adalah negatif 10. Tapi dia tak tulis negatif 10 sebab kawasan ni dah menunjukkan dia adalah negatif. Okay. So, negatif 10 dia jalan, jumpa dengan positif 10. So, negatif 10 campur positif 10 akan jadi kosong. So, untuk bagi momen yang ni, you nak tahulah dia punya puncak ni berapa. Okay. Iaitu 10 darabkan dengan berapa distance dia? 3. Okay. Bersama dengan 30. Ni simple sikit kalau agak luas. Ni saya bagi dia kaedah luas lah untuk carikan dia punya BMD. Okay. Faham misalkan ni yang simple ni? Okay. Kita tengok example 5. Example 5. Calculate the shear force and bending moment for the beam subjected to a concentrated load as shown in the figure. Then draw the shear force diagram and bending moment diagram BMD. Yang ni pun macam simple juga je sebab dia ada point load 15 kN. Sama macam yang tadi kan. Masih lagi yang sama. Yang ni oleh kerana sama, saya nak kaji sendiri. Sama je lah. First kena cari dulu reaction. Dapatkan reaction. Dapat reaction letak pada you punya apa ni. Ni saya panggil sebagai free body diagram. Okay. So dapat diagram. So naik ke atas positif 6. Jalan konstant sebab tak apa-apa daya dikenakan sampailah dijumpa satu daya 15 kN ke bawah. So 6 tolak 15 bersama dengan berapa? Negatif 9. So, dia akan turun ke kawasan negatif 9. Okay. So, dia jalan lagi. Dia jumpa dengan positif ke atas 9. So, negatif 9 ni. Okay. Yang ini adalah negatif 9 campur 9 bersama dengan kosong. So, ini mesti kosong. Okay. So, untuk BMD, samalah. Gunakan rumus luas. Iaitu 6 darabkan dengan 3. Sama juga dengan 18 kN meter. Okey. So, tengok example 6. Calculate the shear force and bending moment for the beam subjected to an uniformly distributed load as shown in the figure. Then draw the SFD and BMD. Macam biasa. Step pertama, reaction. Okey, cari reaction. Itu dapat nanti RB berapa, RA berapa, RAS berapa. Okey. And then nanti lukiskanlah dia punya shear force diagram lah. Okey. Kalau macam ni, dia tak lukiskan dia punya free body diagram. So, kalau saya lukiskan dia punya free body diagram, untuk yang ni, dia akan jadi macam mana? Ini akan jadi 5 kN per meter darabkan dengan dia punya luas dia kan. Sebab kita tahu untuk distributed load convert kepada point load dia adalah
WL. So 5 kilonewton per meter derakan dengan distance dia adalah 3 meter. Bersamaan dengan 15 kilonewton. Okey. 15 kilonewton. So sekarang dia 15 kilonewton. So kita tahu tadi RA kita adalah RA 7.5 kilonewton. Okey, 7.5 kilonewton positif. So sekarang dia terus berjumpa dengan distributor load yang kita dah tukarkan kepada point load. Okey. So 7.5 tolakkan dengan distributor load dia tukar pada point load. 15 bersama dengan apa? Negatif 7.5. Okey. Sampai sini terus pada negatif 7.5. Dia terus zap ke sini. Okey, sebab dia tak ada daya apa-apa. Zap terus ke sini. Okey, zap terus ke sini. Jadi berjumpa pula dengan positif 7.5. So, tadi negatif 7.5 campurkan dengan 7.5 sama dengan kosong. So, sini mestilah kosong. Okey, itu adalah kosong. Sekarang ni untuk bending moment pula, nak cari dia, you gunakan ruas segitiga lah. Itu apa? 1/2 darabkan dengan panjang dia berapa ni panjang dia. Panjang dia berapa. Oleh kerana dia punya nilai kiri kanan 7.5 dengan 7.5. Jadi kita beranggapan dia adalah separuh lah. So ini akan jadi 1.5 meter. Ni 1.5 meter. So luas untuk segitiga adalah 1.5. 1/2 darabkan 1.5 meter. Darabkan dengan tinggi dia berapa? 7.5. Okey, 7.5. Bersamaan dengan berapa? Nak cakap kalkulator sekejap 7.5 darab 1.5 bahagi 2. 5.6. 5.625 kilonewton meter. Jadi kaedah luas ni, saya ulang balik, kaedah luas ni applicable hanya untuk kalau gambar rajah SFD dia bentuk yang kita boleh cek luas. Macam segi 4, segi 3. Okey? So, inilah nilai dia. Okey, sekarang ni faham kan? Mudah kan? Mudah lah ni. Senang je, kacang goreng je kan? Okey, tengok pada example 7 pula. Example 7 ni kita ada segi uniformly distributed ataupun beban teragih tidak seragam. Dia ada bentuk segitiga. Segitiga kena ingat macam mana? Segitiga dia punya Schaefer diagram macam mana? Dia punya BMD diagram macam mana? Kalau tak ingat, rujuk balik jadual tadi. Jadual yang kolom-kolom tadi. Okey, soalan ni famous. So, memang famous kalau dekat test, dekat final, confirm ada ni. Jangan risau. Memang ada. Okey, macam biasalah daripada ni. You kena buat dia punya reaction at each support lah. Okey, dapat reaction at support. And then, kena lukiskanlah. Lukiskanlah dia dengan meletakkan nilai-nilainya. Okey. Kalau macam ni, kita tukarkan pada point load macam mana? Kuliah sebelum ni kan, kalau segitiga yang tukarkan pada point load, rumus dia apa? Adalah WL per 2. So yang ini dia akan jadi 2 darab 3 bahagi 2 bersamaan dengan 3 kilonewton. Okey. So kalau saya lukiskan dia dalam bentuk point load 3 kilonewton 3 kilonewton. Saya tak boleh buat akan bentuk point load lah. Nanti kan you are confused pula. Anggaplah dia sebagai ni. So sebenarnya kalau kita dah convertkan, dia jadi satu daya lah. Okey. So 1 kilonewton ni datang dari mana? Sebab RA kita adalah 1 kilonewton. Okay, 1 kilonewton. So 1 kilonewton positif ke atas. Okey. So 1 kilonewton. So distributed load kita ni, kita dah nak tukarkan kepada bentuk point load. Tadi apa? 3 kan? So 1 positif, dia ke bawah. Distributed load ke bawah, dia akan jadi tolak 3.
bersamaan dengan negatif 2. Dia terus menjunang kepada negatif 2. Okey, negatif 2. Tak ada negatif sebab kawasan dia ada negatif. So, dia berjumpa pula dengan RBY. RBY iaitu positif. So, kat sini, negatif 2 campur 2 bersama dengan kosong. So, ini mesti kosong. Okey, faham ni kena ingat. Sebab saya cakap kena ingat ni. Tapi saya tak akan buatkan dia dalam bentuk pointless. Saya takut, saya pernah ajar student tu bila saya dah tukarkan pada point load dan saya lukiskan free body diagram yang baru. Jadi diingatkan benda tu adalah dalam bentuk shear for diagram point load. Jadi tak jadilah bentuk yang macam curve ni. Parabolik ni. Just kena ingat. Kita buatkan dia sebab dia kan dalam bentuk kilonewton. Sebetulnya dia kan dalam bentuk unit kilonewton per meter. Jadi tak boleh ditolakkan. So kena tukar pada point load. Okay. So 3 ni datang dari mana? Kalau mana-mana tak ada ikut 3 ni datang daripada sini. Yang mana distributed load kita tukar kepada point load. Okay. Kalau ini ni cari macam mana? Ni tak boleh cari gunakan apa? Kaedah luas. Ni yang kat sini dah gunanya kita punya apa? Kita punya yang tadi tu lah. Kita katkan dia. Let's say lah you ada beam. Okay, let's say you ada beam. Ni kat dia guna kat mana? Okay, you ada beam. Yang ni yang asal kan? Okay, yang asal. You cut lah dia pada mana-mana. Let's say daripada sini. Okay, ni pada AA. Okay, you cut pada AA. Maksudnya dia akan ada satu distance yang baru lah. Iaitu X. Okay. So, ini adalah you punya RE. RE tadi apa? RE adalah 1. Okay. So, ini adalah V. Ini adalah M. Okay. So, dia adalah M. So, yang distributed load ni, kita tukarkan dia kepada point load lah. Iaitu RA equal to 1. Point load ni dari mana? Iaitu 2 kilonewton per meter darabkan dengan X. Okay. Bahagikan dengan 2. Sama dengan X. Okay, sebab ni mati. Ni mati. Yang ni akan dia punya V. Ni dia punya M. A lah. Sebab pada keratan A kan. So, kalau kita wujudkan equation dia, iaitu untuk summation Fy equal to 0. Dia akan ada 1 tolak X tolak V equal to 0. So, 1 tolak S equal to V. So, untuk moment, summation moment at A equal to 0. Okay, equal to 0. Pada sini kan. So, sini adalah X. Okay. So, jarak ni apa? Okay. Jarak ni adalah, let's say kita ambil dia punya tengah-tengah dia lah. Tengah-tengah dia. Confuse nanti. X. Dia berada di tengah-tengah. Okay. Sini akan jadi, saya gunakan simbol lain kot, takut confuse nanti. Okay, hijau. So, jarak yang ini.
segitiga dia macam ni kan. So sebelah ni akan jadi X per X per 3. Dia akan jadi 2/3 akan dengan X. Okey. Takkan X. Okey, sekarang kita nak tahu distance ni. So, ni adalah X per 3. Okey. So, kalau kita masukkan equation, negatif MA, okey, tolak X, okey, X, darabkan dengan X per 3, distance dia. Okey, distance dia. And then tambah 1 darabkan dengan X equal to 0. So, negatif X kuasa 2 bagi 3 tambah X equal to MA. Okay, equal to MA. Okay. So, sekarang kalau let's say kita letakkan mana? Segitiga tu mungkin dia berada di tengah kan? Okay, mana tadi? Kalau ikutkan keseluruhan 9 2x per 3 2x per 3. Oh, saya confuse ni. Saya tak ni kan nanti salah pula kan. 2x per 3. 2x adalah 2x sorry ni. Confuse nanti Kang. Dia tertulis dekat sana. Okay. Nak kena simplifykan je. Okay, sorry. Biasalah. Ada godaan kan. Tengok yang mana? Yang ini ya. Okay. Okay, yang ni saya nak kena confirmkan balik. Saya takut saya salah ni. So, nanti kita akan sambung pada kuliah yang seterusnya lah.